Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Parti Bumiputera Perkasa Malaysia akan mengumumkan calon tunggal bagi pilihan raya negeri Johor yang akan bermula esok sebagai hari penamaan calon. Di sebelah kiri saya yang berbahagia Datuk Dr. Aziz Jamaluddin, Naib Presiden Parti Putera Malaysia, merangkap pengurusi Putera Wilayah Persekutuan. Turut hadir Profesor Datuk Cik Musa Cik Umar, pengurusi Putera Negeri Kelantan, merangkap ahli Dewan Tertinggi. Juga turut hadir Tuan Syed Hairul, pengurusi Putera Negeri Kedah, dan turut serta Ketua Wira Putera Malaysia Saudara Nasrul Ali Hassan, dan Ketua Wiranita Putera Malaysia Puan Nor Ashikin, serta bakal calon yang kita akan kemukakan dalam PRN pada esok hari beserta Datin. Pilihan raya negeri Johor ini adalah satu pilihan raya yang menyusahkan rakyat. PRN negeri Johor ini tidak perlu diadakan. Sebab walaupun ada perbezaan satu undi, namun semua parti politik yang ada wakil dalam Dewan Undangan Negeri Johor memberi sokongan kepada kerajaan yang sedia ada. Jadi bila Dewan dibubarkan dengan beralasan satu undi majoriti, ianya betul-betul menimbulkan masalah kepada rakyat. Ada di negeri-negeri lain yang memerintah sekadar majoriti satu kursi saja. Di Kelantan dulu, zaman arwah Tok Guru Ni Aziz, majoriti hanya 2 kursi, dapat mentadbir negeri Kelantan sampai cukup penggal 5 tahun. Jadi tidak ada keperluan pilihan raya negeri Johor ini selain pada membazir duit rakyat, menyusahkan rakyat. Dan ini adalah permainan politik golongan yang gila kuasa dan tak cukup kuasa. Walaupun apabila Dewan dibubarkan, maka berlakulah pilihan raya. Jadi mau tak mau, parti-parti politik terpaksalah turut menawarkan calon-calon mereka untuk bertanding. Di negeri Johor ini ada sebanyak 56 kursi DUN. Namun bagi pihak Parti Putera, setelah kita berbincang panjang lebar dengan Putera Johor dan mesyuarat Dewan Tertinggi Putera yang mengambil masa hampir 4 jam, kita telah berbincang daripada semua aspek. Kerana Putera Johor telah mengemukakan cadangan untuk bertanding di 6 kursi DUN bagi PRN Johor. Namun setelah kita berbincang panjang lebar, kita telah membuat keputusan untuk bertanding hanya 1 DUN saja.
daripada 56 dun. Kalau 1 dun, mungkin ada yang berpendapat, buat apa bertanding? Atau kenapa tidak bertanding lebih daripada separuh untuk mengemukakan alternatif sebagai kerajaan baru. Kita mengambil kira semua aspek. Pertama, pilihan raya umum ke-15 akan berlangsung pada bila-bila masa saja. Paling lewat bulan Mei 2023, yang masanya sekitar setahun saja lagi, iaitu 12 bulan. Kalau ditunggu pilihan raya Johor ini bersama dengan PRU ke-15, kerajaan tidak payah membayar dan membazir wang rakyat hampir 96 juta untuk kos pilihan raya. Bila datang pilihan raya umum, juga terpaksa membelanja kos yang sama bagi mengendalikan pilihan raya untuk parlimen di negeri Johor ini. Bukankah ini tidak membazir? Bukankah ini tindakan yang tidak bertanggungjawab? Dan bukankah tidak ini sebagai satu tindakan haprak politik yang seharusnya rakyat mestilah sedar dan insaf betapa parti-parti politik yang berkuasa hari ini menggunakan kuasa sewenang-wenangnya walaupun membazir wang rakyat dan juga membuang waktu dan menyusahkan rakyat. Kita bertanding satu, sebab jika kita tidak bertanding, saya mengakui seolah-olah kita telah keluar daripada radar politik negara. Nak bertanding lebih, tidak memberi apa-apa manfaat buat waktu ini. Sebab apa? Sebab kerana pilihan raya umum akan diadakan tidak lama lagi. Nombor 1. Nombor 2, bila pilihan raya ini diadakan, kita tertaluk pada SOP kerana COVID-19. SOP yang kita tengok di belakang baru-baru ini amat dahsyat. Ianya seolah-olah tidak ada pilihan raya. Tinggal lagi parti pemerintah yang menguasai agensi kerajaan, yang mempunyai database, mereka melakukan gerakan kempen secara yang kita semua lihat, manakala bagi lain-lain parti nak bertemu dengan pengundi tak boleh, berceramah tak boleh, bersalam dengan pengundi di atas masjid pun tak boleh. Dan pula syarat-syarat yang dikenakan oleh PBT dulu pilihan raya, kalau calon negeri 5,000 wang pertaruhan, 3,000 untuk majlis daerah, 8,000. Di Melaka baru ni tak diberitahu. Selepas penamaan calon baru diberitahu kena bayar 7,500 lagi bagi satu calon. Kalau DUN tu terlibat 2 PBT, kena bayar 14,000. Dan di Johor ni juga baru semalam kita diberitahu ada lagi tambahan PBT sebanyak RM5,000. Jadi jumlahnya 5 campur 3 campur 5, RM13,000. Mana semangat demokrasi? Bagaimana orang marhai nak bertanding, nak menawarkan khidmat kalau syarat begini rupa dibuat? Kemudian SOP di pilihan Johor ni dilonggarkan katanya. Boleh mengadakan berceramah, tapi sekadar 100 orang, dan mesti dibuat di markas pilihan raya. Tak boleh di tempat lain. Ceramah bermula pukul 8 dan tamat pukul 10. 2 jam. Dan kita semua tahu, jangan nak temberak. Ceramah waktu malam paling cepat boleh diadakan pukul 9.30 malam, selepas solat Isya. Dan hanya tepat di markas. Jauh pengundi-pengundi datang. Tak mungkin kita dapat himpun. Dan juga hanya di markas pilihan raya saja. Tak boleh di tempat lain. Dan kalau 9.30 boleh mula ceramah pukul 9,
kena tamat pukul 10, nak ceramah apa? Dan pula lain-lain syarat SOP yang telah dikenakan. Jadi mengambil kira ini pada pendapat kita Parti Putera, kalau kita turut serta dalam gelanggang yang tidak adil, pada yang tidak sama rata, memang saudara kita masuk untuk bunuh diri dan hanya sekadar nak mengiyakan kemenangan mereka. Sebab itu kita beristiqamah. Dan walaupun bertanding satu kursi, impaknya besar. Iaitu tagline kempen kita di Dun Semerah ini ialah calon tunggal putera penentu kerajaan Johor. Maksudnya, walaupun satu, insya-Allah pengundi Semerah memberi sokongan kepada calon putera. Kemudian pada 12 hari bulan malam, setelah pengumuman dibuat, hari mengundi 12 hari bulan malam, tiba-tiba, mana nak tahu, terjadi balik seperti kedudukan sebelum Dewan dibubarkan. Maknanya mana-mana kumpulan memerlukan satu kursi untuk menubuh kerajaan, dan kebetulan putera memiliki satu kursi, bermakna putera lah menjadi penentu kerajaan Johor. Dan ini membawa manfaat yang besar kepada Dun Semerah. Jadi pengundi-pengundi Dun Semerah harus memahami, menghayati ini satu peluang strategi yang baik untuk Parti Bumi Putera, iaitu Parti Putera. Kemudian satu kursi juga bukan berarti tidak berkesan. Kita tengok pejuang-pejuang dahulu kala. Pejuang-pejuang dahulu kala. Seorang boleh menentang penjajah macam Mak Kilau. Seorang boleh menentang penjajah macam Tok Jago. Seorang saja, Kiai Saleh, boleh berlaku paras terbang di Batu Pahat. Seorang. Tak ada gunanya kalau ramai menang. Tapi ramai ni jenis haprak dan jenis pelakuk. Tak lebih daripada untuk kepentingan diri dan juga keluarga masing-masing. Yang penting, suara ni boleh mewakili 100 suara. Kelantangannya, ketegasannya, keberaniannya, istiqamahnya, tegasnya, yang lebih penting daripada jumlah yang menang menjadi wakil rakyat. Kalau tidak, kita tengok dalam Dewan Rakyat, sebahagian besar ada duduk tidur je. Lalat pun masuk dalam mulut. Cukup bulan terima gaji puluh-puluh ribu. Bantuan untuk rakyat hanya tunggu kerajaan bagi. Dan rakyat kena tahu, sesiapa saja memerintah, parti mana saja memerintah, pembangunan tetap jalan. Hak rakyat mesti dilaksanakan. Sebab rakyat bayar cukai. Tidak bermakna kalau parti ini menang, putera menang satu, tidak ada pembangunan. Pembangunan tetap ada, jangan kena tipu. Jangan tak faham. Semua ini akan berlaku. Tak timbul soal kami parti yang mampu menjalankan pembangunan. Sesiapa pun boleh buat pembangunan. Malah lebih baik daripada yang kita lihat sebelum ini. Jadi, inilah latar belakang yang menyebabkan kita membuat keputusan bertanding satu Dun saja. Maknanya, it's a golden goose lay the egg. Maknanya, ini angsa bertelur emas. Ini calon putera ini. InsyaAllah. Dan dari segi pendekatan kempen kita di Dun Semerah ni, saya sebut tadi, satu calon penentu kuasa kerajaan Johor, kelantangan dalam mempertahankan agenda rakyat, terutamanya agenda Melayu,
dan Islam. Kerana ianya terlalu terhakis. Kita tengok mentakhir ini. Begitu juga untuk menyuara isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Harga barang naik, tak berhenti-henti. Makin teruk. Isu rasuah. Isu kes Ketua Pengarah SPRM belum selesai lagi. Dan terbaru kita lihat bagaimana Tim Lesner, seorang pegawai bank Goldman Sachs, menggunakan wang rakyat yang diperoleh melalui YPDB, menyundal dengan perempuan Malaysia, dengan perempuan Melayu Malaysia, dan beli rumah 42 juta. Ini siapa yang bertanggungjawab kalau tidak parti pemerintah? Cheese! Siapa yang bertanggungjawab? Malu kita umat Islam. Malu kita negara kita. Dan hari ini mereka berdendam untuk kestabilan politik, untuk perpaduan, untuk kesejahteraan rakyat. Slogan boleh buat, boleh cana slogan. Tapi kita sudah tengok, wahai rakyat Johor, wahai pengundi Dun Semerah, cukup dah. Hentikanlah menang sorak kampung tergadai. Hentikanlah bunyi guruh di langit. Air terpayah kita pecahkan. Kenalilah mak nikam yang sebenarnya. Maka kita mengemukakan calon atas dasar isu-isu semasa rakyat dan negara yang makin meruncing. Maka kita telah memilih calon yang kita kira tepat dengan kehendak dan keadaan masa. Walaupun calon kita ini tidak, saya nyatakan, hebat 100%, sempurna 100%. Tetapi setidak-tidaknya, saya kira 95% menepati kehendak sebagai seorang calon untuk rakyat dan untuk parti Bumi Putera Perkasa Malaysia, iaitu Putera. Dengan itu saya nak umumkan nama calon Putera bagi Dun Semerah, iaitu Profesor Madya Dr. Kamaruzaman bin Haji Muhammad Jidi, berusia 65 tahun. Masih sihat walafiat. Dan mempunyai rekod khidmat yang cukup cemerlang setakat ini. Beliau bukan sahaja memiliki ijazah PhD, Doktor Falsafah daripada UNICEF, tetapi telah memegang banyak jawatan. Boleh baca profilnya nanti. Tetapi pengalaman-pengalaman yang beliau memiliki sudah cukup untuk menjadi seorang adung yang berkesan dan bermanfaat pada pengundi Dun Semerah. Bukan sahaja sebagai seorang tokoh pendidik zaman muda, kemudian juga menjadi pensyarah di Universiti Tun Hussein On dalam bidang pendidikan TVET. Ini penting. TVET ini pendidikan teknikal dan profesional, vocational, yang boleh dimanfaatkan oleh anak-anak muda di Dun Semerah nanti. Dan juga beliau juga memegang berbagai jawatan NGO, termasuklah Presiden Persatuan Doktor Pendidikan Alumni UNICEF. Jadi buat masa ini beliau adalah pengerusi Badan Perhubungan Putera Negeri Johor. Isterinya bernama Datin Hanifah binti Muhammad Rusdi, seorang guru Al-Quran, dan mempunyai 4 cahaya mata dan semua berjaya. 5 orang cahaya mata semua berjaya menjejak kaki di Menara Gading ataupun universiti, termasuk di luar negara. Jadi Profesor Dr. Kamaruzaman dan Datin Hanifah ini adalah satu keluarga berjaya. Boleh dikirakan keluarga contoh yang menjadi
kebanggaan kita bersama. Dan yang paling penting, calon kita Profesor Madya Dr. Kamaruzaman Muhammad Jidi ini adalah anak tempatan. Anak Don Semera Jati. Dan siapakah beliau ini? Beliau adalah cucu Panglima Saleh Pang Merah. Ini yang putera teruja ni. Apa orang kata, sebab kepimpinan dan pemimpin, dia datang juga daripada keturunan darah, pertalian darah. Saya pun harap nak kaji sejarah juga di Kelantan, apakah saya ni keturunan Tok Janggut. Ini keturunan apa ni? Kiai Saleh, Panglima Saleh Pang Merah, Datuk Kamaruzaman ni. Dan dia juga dulu terlibat dengan ketenteraan sekejap. Berjawatan Kapten. Jadi cukup syarat. Dan syarat yang paling hebat saya nak menyatakan sini. Hebat. Ialah Profesor, dari segi sifat seorang Muslim, beliau benar-benar bersih. Sifat rasuah. Sepanjang memegang jawatan dalam kerajaan, tak ada terlibat dengan rasuah. Tak ada makan duit kerajaan. Begitu juga seorang tokoh yang berakhlak mulia. Tak ada skandal-skandal. Ada video tak? Tak ada. Tak ada skandal. Bersih daripada skandal. Maknanya calon putera kita di Don Semera ni ibarat kata, kalau orang kata jangan judge the book cover. Jangan kita tengok buku pada kulit, kita kena tengok isi. Tapi calon kita di Don Semera, Profesor ni, kulitnya cantik, isi lagi cantik. Both. Apa lagi pengundi Don Semera nak? Dan dari segi umur, hari ini riuh rendah tentang calon muda. Dalam konteks putera, dari segi kepimpinan, termasuk calon, dia bukan masalah umur. Dia boleh jadi muda, dia boleh jadi tua, dia boleh jadi umur pertengahan, tak kira umur. Pertama, asalkan sihat, pemikirannya waras, rekodnya bersih, tidak rasuah, berilmu, berpengalaman, maka itulah calonnya. Bukan berkata soal umur. Kalau umur tergedik-gedik, macam kera sumbang buat apa? Belum ada pengalaman, berlagak macam pemimpin dunia, buat apa? Kita nak kepada calon yang istiqamah. Kita nak orang Islam. Calon pula jangan diperalat oleh kaum lain, oleh golongan lain. Ni nak jadi popular, sanggup diperalat oleh bangsa lain. Dan ada orang Melayu nak sokong calon-calon yang datang daripada kumpulan ini. Na'udzubillah. Minta dicari oleh Allah SWT. Kalau tidak, tunggulah mana petakanya nanti. Jadi ini calon kita. Profesor Madya Dr. Kamaruzaman bin Haji Muhammad Jidi, umur 65 tahun. Ngam-ngam. InsyaAllah. Saya dah test dah. Dari segi kesihatan. Saya suruh dia berlari. Saya suruh dia buat stress test. Saya interview dia sendiri. Sebab dalam politik saya ni, orang nampak sihat tapi gila pun ramai. Yang gila pun ramai. Sebab itu saya tengok baru ni, bila timbul isu sumpah lanak ni, antara Tan Sri Mahyudin dengan Zahid Hamidi, saya buat komen. Ini sumpah ni, sumpah lanak ni, tuduh-menuduh dia apa hal ni? Seolah macam sakit mental. Maka saya cadang seorang masuk Tampoi, seorang pergi ke Tanjung Romontan. Nah. Jadi, alhamdulillah, saya macam ceramah dah sikit sempena nak mengumumkan nama calon ini seperti lain-lain calon. Cuma saya tidaklah sehebat
Presiden UMNO. Tapi saya bersih. Saya tidaklah sehebat Presiden Bersatu. Tapi saya tidaklah melopak ke sana ke sini. Tepuk atak sana sini. Saya juga tidaklah seperti Presiden mana lagi? PAS yang lama. Yang orang katakan ini dah bukan parti Islam lagi dah. Ada kata parti hipokrit dan macam-macam. Menggunakan Islam, menjualkan agama. Ada parti yang baru tubuh. Presidennya dah agak beromo. So kalau presiden tu tak ada nanti macam mana parti ini? Apakah anaknya mampu memimpin parti? Adakah anaknya ada karisma? Lepas tu ada lagi parti PKR. Yang kita tahu dah. Macam dah kapal pecah. Sesama parti pembakar. Riuh hendak. Begitu juga lain-lain parti. Amanah pun bergantung kepada parti DAP. Jadi berarti sudah tidak ada lagi parti yang berwibawa. Yang benar-benar berwibawa. Sebagai sebuah parti yang mempunyai marwah, mempunyai darjat, dan yang boleh membawa berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita parti baru. Dan sudah pada tentu akan makan masa nanti 10 tahun akan datang kalau dapat hidup, juga mungkin mengalami proses yang sama. Tapi buat masa ini, kita parti baru yang segar dan boleh menjadi alternatif kepada parti-parti yang saya sebut tadi. Kerana mereka ni cukup-cukup dah. Mereka dah diberi kuasa. Mereka dah diberi mandat. Mereka dah pegang jawatan tinggi-tinggi lama dah. Berpuluh tahun. Tak berhenti-henti lagi. Tak puas-puas lagi. Tak habis-habis lagi. Bagilah pula pada parti alternatif baru. Parti Bumiputera Perkasa Malaysia ni. Di DUN Semerah ini insyaAllah. Sebagai pemangkin kepada kebangkitan putera menjelang pilihan raya umum ke-15 yang kita akan bertanding. InsyaAllah tak adalah satu kursi. Sudah pada tentu 340 kursi parlimen, kita dah target untuk bertanding di 2015. Dan juga ada beberapa negeri menjadi sasaran kita. Jadi saya merayu kepada pengundi DUN Semerah, bantulah kami. Tolonglah kami. Doalah untuk kami. Kami betul-betul berjuang untukmu rakyat, wahai bangsaku, umat Melayu dan Islam. Bantulah kami. Kami berjanji tidak akan sia-sia. Saya selaku Presiden Putera, nama Ibrahim Ali, sudah dalam gerangan perjuangan 40 tahun. Saya boleh declare setakat ini, saya bersih dari segi rasuah. Saya tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan kuasa dan mempunyai integriti yang boleh dipercayai oleh rakyat. Apalagi yang perlu saya bermadah dan berkata-kata. Jadi untuk itu, saya dengan ini mempersilakan Profesor Profesor Padia, Dr. Kamruzaman Haji Muhammad Jidi, calon Putera DUN Semerah, untuk melafazkan sumpah laknat dan disaksikan oleh saya sendiri dan oleh Datuk Dr. Jamaluddin dan Muhammad Tahir, Setiausaha Agung Putera Tun Burhan Zakaria dan Yahdi. Dipersilakan Profesor pengundi. Pegang ni. Angkat tangan aku lagi. Angkat tangan gini. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Madya Dr. Kamruzaman bin Haji Muhammad Jidi, nombor kad pengenalan 571228015241. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipilih
untuk bertanding sebagai calon N17 Dun Seberah dalam pilihan raya kecil negeri Johor pada 12 Mac 2022 mewakili Parti Putra. Saya menyedari pencalonan ini merupakan satu amanah yang cukup besar dalam mempertahankan agama, bangsa dan negara. Atas kalimat wallahi wa billahi wa tallahi, saya bersumpah dan berjanji dan berikrar sekiranya saya terpilih sebagai ahli Dewan Undangan kawasan N17 Dun Seberah dan bertindak melompat parti, melakukan rasuah dan mengerjakan perkara tidak bermoral, maka laknat Allah lah ke atas saya selama-lama saya hidup bersama keluarga. Saya juga dengan tegas berikrar akan melaksanakan tanggungjawab jika mendapat kemenangan berdasarkan prinsip perjuangan putra. Berjuang, berkhidmat, berkorban. Tanggungjawab kepada rakyat adalah diutamakan. Saya yang bersumpah dan berikrar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Sekarang saya nak serah watikah. Alhamdulillah, kita mengadakan Persidangan Agung Putra kali kedua baru-baru ini, dan kita berjaya mengadakan pindahan perlembagaan, iaitu pada logo pilihan raya. Sebab di Melaka, logo kita tanjak tapi orang tak kenal tanjak ni apa. Jadi kita dah berjaya memasukkan perkataan putra. Tengok tu tanjak dan ada putra di bawah. Dan sudah pun dilulus oleh pihak ROS dan sudah pun diterima secara rasmi oleh pihak SPR. Okey. Nah, sekarang saya percayakan Profesor calon Dun Seberah untuk menyampaikan ucapan penghargaan dan juga soal jawab dengan pihak wartawan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia, yang dikasihi Naib Presiden Berbahagia Datuk Syed Musa, yang berbahagia Datuk Naib Presiden Dr. Abdul Aziz bin Jamaluddin. Alhamdulillah, Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia yang berbahagia Datuk Paduka Dr. Ibrahim Ali telah mewatikahkan kepada saya
untuk menjadi calon pada pagi ini. Yang dihormati pimpinan-pimpinan pusat, Pengurusi Negeri, Setiausaha Agung, Ketua Wirawati, Wiranita Pusat, dan juga pimpinan negeri Johor, tuan-tuan wartawan, yang berbahasa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang pening ini, yang hening ini. Satu acara yang sungguh menggamit emosi saya selaku insan, selaku penduduk di Dewan Undangan Semerah N17 yang diangkat oleh Parti Bumiputera Perkasa Malaysia, khususnya yang berbahagia Datuk Presiden Datuk Paduka Dr. Ibrahim bin Ali, naib pengerusi, naib Presiden, ahli-ahli Dewan Tertinggi yang dikasihi, pada pagi ini telah mengangkat saya untuk mewakili Parti Putera untuk tampil sebagai anak jantan untuk mewakili Putera Negeri Johor. Sesungguhnya tanpa kehadiran putera dalam PRN di Johor ini, maka sudilah gelanggang petikaman ataupun gelanggang persaingan kepolitikan di negeri Johor. Memandangkan politik negeri Johor dalam keadaan kacau merbah dan keadaan kacau bilau, maka apabila telah berlakunya situasi ini, maka putera tampil. Dan penampilan ini adalah tepat dan jitu. Tahniah kepada pimpinan pusat, khususnya yang berbahagia Datuk Presiden, yang telah mengambil keputusan yang tepat. Bagi kami di Johor mengucapkan jutaan terima kasih. Pimpinan negeri Johor telah melakukan tugasan-tugasan mengikut arahan dan spek daripada pusat, yang mana kami bekerja siang dan malam dengan niat untuk mengangkat martabat putera, tidak lain tidak bukan memandangkan parti-parti politik yang ada pada masa ini saling melakukan tindakan-tindakan yang amat-amat mengecewakan rakyat Malaysia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga mewakili keluarga-keluarga putera negeri Johor sebenarnya berbincang begitu lama sama ada ingin join ataupun tidak, tetapi pihak pusat mempunyai penilaian yang begitu ketat, maka akhirnya hanya satu saja putera dapat menampilkan kejantanannya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Presiden, ahli-ahli Dewan Tertinggi, dan saya jika berjaya dan menang dalam pemilihan PRN negeri Johor ini dan menang di DUN Semerah N17, insya-Allah. Saya insya-Allah tuan-tuan akan berjanji, saya akan melakukan yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelum ini. Memandangkan saya memiliki segala keilmuan dan pengalaman, yang mana saya akan menggunakan pengalaman dan ilmu itu dengan sebaik-baiknya yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada saya untuk membangunkan masyarakat setempat DUN Semerah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika kita melihat secara global, secara nasional, tuan-tuan, banyak isu-isu yang kita boleh petikai dan bangkitkan, yang mana isu-isu ini telah kami bincang bersama Presiden dan ahli Dewan Tertinggi untuk kita atasi, termasuklah persoalan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Tuan-tuan, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada jemaah kepimpinan tertinggi Parti Bumiputera Perkasa yang begitu prihatin, begitu bertanggungjawab selaku Presiden melihat di bawah dan menilai, mengambil keputusan
dengan tegas dan demokrasi. Sure. Jadi saya akhiri ucapan saya dengan memohon ampun dan maaf jika ada kesalahan dan kesilapan, dan doakanlah saya berjaya dan saya akan menjadi pembela rakyat di N17 Don Semerang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada soal jawab. Kalau ada, saya minta kita sempurnakan dulu bacaan doa oleh yang bahagia Datuk Dr. Aziz Jamaluddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Salawatullahi wa salamu ala ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la haman illa farajtahu wa la dayna illa qadaytahu wa la mustar illa salamtahu wa la hajata illa qadaytahu wa la hajata illa qadaytahu wa la hajata illa qadaytahu wa yassirhu ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah majlis kami pada pagi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah keberkatan kepada majlis kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kabulkanlah segala hajat kami pada hari ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau letakkanlah calon ini di tempat yang sewajarnya, ya Allah. Amin. Agar beliau menang di kawasan yang ini, ya Allah. Bukakanlah pintu hati semua penduduk dan juga pengundi-pengundi di Semarang ini, ya Allah, supaya memilih beliau, ya Allah, supaya dapat beliau berkhidmat dengan penuh kewibawaan dan dengan penuh dedikasi dan amanah dan dengan kejujurannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lah sebaik-baik pemberi, Kau lah sebaik-baik yang mengabulkan segala hajat kami, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selesai. Ada nak tanya soalan kepada Profesor ataupun saya? Kalau ada lah ya, dah panjang tadi. Nak tanya pasal manifesto. Ada manifesto tak? Manifesto ikrar calon dan manifesto calon akan kita dah besok selepas penamaan calon. Ada. Okey, Tok Im. Disebabkan SPR meletakkan syarat supaya mengadakan ceramah di bilik gerakan. Itu maknanya bilik gerakan yang akan jadi center ceramah lah. Yalah, salah satu lah. Tapi di sini agak jauh juga. Untuk kawasan luar. So kalau ada nanti di Semerah, di Pekan Semerah, ataupun di rumah ketua undi yang boleh dijadikan markas satu malam. Untuk ceramah kita gunakan. Kalau diizinkan kita buat. Tapi memang saya kata tadi lah. Mana nak ceramah malam ni? Orang Malaysia dulu. Nak berimpun, pengalaman saya lah dulu-dulu lah. Bila nak ceramah, paling cepat boleh kita mulakan 9.30. Kalau 9.30 mula, pukul 10 kena tamat. Ni nak ceramah apa ni? Patutnya diizinkan sampai pukul 12. What is the difference between 10 to 12? Apa bezanya 10 ke 12? Hanya untuk dipanjangkan 2 jam lagi. Inilah saya katakan satu permainan silap mata pilihan raya yang tidak adil. Yang memang zalim. Pada saya ini penindasan, penyalahgunaan kuasa. Sebab yang untungnya mereka yang berkuasa. Dan kita ni yang tidak mudah untuk melaksanakan kempen ini, terpaksa menghadapi kakangan sopaman. So it is a bullshit punya SOP. Jadi dengan syarat yang diberikan oleh SPR tu, adakah minta supaya
SPR bagi sedikit pelonggaran. Sebab malam tadi ketika dalam perjalanan saya nak datang daripada Muar nak ke Batu Pahat, saya tengok ada parti politik besar yang buat satu ceramah di satu kawasan yang luas. Jadi adalah tu lah. Iyalah. Memang kita desak supaya SOP ni ditarik, dibenarkan ceramah macam biasa. Sebab kita tengok ada parti-parti besar, dia langgar juga, dia buat, tak berani ambil tindakan. Balik-balik, hantar sama RM1,000. Mereka hantar sama RM1,000,000 pun mereka boleh bayar. Mereka banyak duit. Alah, parti penyamun banyak duit. Berapa banyak sama pun boleh dibayar. Kita macam mana? So tak ada patut, tak ada benda pada dia. Okey. Lagi? Tak, memang tak adil betul. Sebab itu kita tanya satu kerusi. Nak satu kerusi ni pun tidak mudah. Nak mengaturkan ceramah, nak aturkan kempen. Tapi kalau boleh ceramah umum macam biasa, insyaAllah lah. Dalam 2 sebulan ni 2 ceramah pun cukup dah. Ceramah umum cara terbuka. Yang boleh dihadiri oleh 2-3 ribu orang. 2 ceramah cukup. Boleh kita bertanding 10 kursi. Ni nak bertanding macam mana? Lepas tu, bila kita tak dapat undi, mereka pelakir kita. Tuduh macam-macam. Ya kamu dapat undi cara tipu. Orang. Masuk tu, orang. Jadi kempen Putra kekuatan ni cuma terletak pada Telumas lah. Apa dia? Kekuatan kempen Putra ni terletak pada Telumas calonnya lah. Ya. Kita disorang kan? Ya, terletak pada Teluk Emas ni. Dan kita akan cubalah kempen. Pendekatan kita ialah, ya, masalah prayuni pun katanya ada SOP juga. Itu tidak mudah, tapi kita cari jalan lah. Macam mana cara kita boleh bertemu dengan pengundi secara personal. Terutamanya calon lah. Melalui solat 5 waktu sehari. Sepanjang kempen Zuhur, Asar, Isya, Maghrib, Isya ni mesti solat di Masjid Surau dan madrasah. Begitu juga lawatan ke pasar-pasar, rumah-rumah. Kita sangat mudah, tapi ialah tidak mudah lah. Tapi that's the only way. Dan di kampung ni betul lah, saya nak guna media sosial. Media sosial ni dia berkesan untuk buat fitnah. Media sosial, saya tengok. Tapi kalau kita nak menceritakan agenda, isu dan sebagainya, dia panjang. Jadi orang tak tengok. Dan orang kampung tak tengok media sosial. Yang pegang telefon main media sosial ni anak-anak muda. Dan anak-anak muda ni dia suka benda-benda yang gimmick. Sama ada betul ke tak betul soal lain. Dan tidak boleh mengubah minda. Yang boleh kita mengubah minda bagi rakyat faham ialah ceramah face to face. Ceramah bersemuka. Kita boleh berhujah, kita boleh bercerita, pendengar boleh tanya kita. Media sosial tak boleh. So that is the difficulties yang kita hadapi. Okey. Lagi? Saya nak tanya pada Calon. Okay. Memandangkan kita tahu di Johor ni dulu ni memang terkenal PN menang besar sebelum ni. Lepas tu bila gelombang selepas PN14, pada harapan di Batu Pahat ni aja telah berjaya dapat kursi tu di kawasan itu separah ni. Jadi untuk di peringkat permukaan ni agak-agak you rasa macam mana nak, pasal Putra ni you dah bertanding solo kan, so agak ada rasa macam kesukaran tak agaknya bila nak mendekati peluang. Terima kasih soalan yang baik. Pada pandangan saya, situasi yang berlaku ni sedikit pun tidak memberi gugatan kepada persepsi ataupun impian kejayaan. Sebab saya academician di universiti begitu lama, kita mempunyai kekuatan mindset. Ya, rakyat pada masa ini telah melihat pola-pola kepolitikan kita ini adalah satu pola-pola yang tidak mantap. Ya, dia kalau ibarat pepatah dia kata ibarat batu ni kalau dia berguling
Dia bergolek ni. Dia berpusing-pusing. Ya. Jadi pola-pola ini tengah berlaku dan sehingga rakyat Johor ni tidak dapat lagi melihat parti-parti ini sebagai parti yang nyata. Sebab dia bergolek. Kejap bergolek sana, bergolek sini. Ya. Jadi setelah saya membuat tinjauan selama hampir 3 minggu melalui sebaran biodata saya dan saya mengedarkan soalan. Jadi nampaknya sokongan begitu mantap kepada calon profesional. Sebab apa yang berlaku di politik di Johor dan juga di Malaysia kerana kumpulan-kumpulan ahli dewan undangan ini tak cukup ilmu. Bukan saya riak. Untuk mendapat kelulusan kedoktoran ini 35 tahun. Daripada janggut saya, misai dari hitam sampai putih. Knowledge important. Jadi apabila dah knowledge important, bahkan yang menakutkan dan yang mengecewakan, ada setengah-setengah ahli dewan undangan ni menggunakan sijil-sijil palsu. Kalau saya nak sebut banyak lah, tapi tak perlu. Jadi apabila pilot menggunakan ijazah palsu, agak-agak tuan-tuan wartawan berani naik tak kapal terbang tu. Kalau saya bayar 1 juta pun saya tak mau. Kalau saya dah tahu dia ada sijil palsu. Sijil palsu memandu menjadi pilot, akhirnya dia akan menghadapi masalah, tidak boleh selesai, dia akan menjunam ke laut. Ini samalah tuan-tuan dengan politik yang ada. Sebab itu saya bersama Presiden dan juga ahli Dewan Tertinggi setelah berdebat dan berbahas bahawa kita tidak gentar dan kita nampak bahawa parti-parti yang ada ini sebenarnya goyah. Ya, insya-Allah pada kali ini saya penuh yakin 70% rakyat Dun Semerak akan memilih Putra. Okey. Terima kasih. Apa ni? Calon di Dun Semerak yang saya tahu lah. Satu daripada PKR. Calonnya incumbent. Yang menang dulu. Tapi dia jadi calon kontroversi. Sebab ada penduduk tempatan tak mau calon incumbent ni, tapi PKR mengekalkan dia. Kemudian calon UMNO. Saya tak ingat nama apa. Bukanlah orang terkenal sangat. Kemudian calon PN, Perikatan Nasional. Saya mula-mula jangka calon PAS. Sebab dulu PAS tak ada di sini. Rupa-rupanya dia bagi pada calon bersatu. Aris Samsudin pula. 3. Calon Pejuang, saya tak kenal siapa. Pejuang 4. Lepas tu kita Putra 5. 5 lah. Muda tak ada di sini. Amanah dah. Dia dah ada pakatan dengan PS. Jadi 5 penjuru lah. Jadi kecuali kalau ada calon bebas. So tengok pada barisan calon boleh lawan lah. Tapi tinggal lagi masalah SOP lah. Maknanya yang untungnya dari segi SOP ni BN lah. Dia kerajaan. So dia mudah lah. Apa ni, PN pun duk kecoh juga. Minta dilonggarkan. Walaupun PN ni sebagai kerajaan pusat, tapi mereka bergasak di kerajaan lagi. Ini pun kalau boleh ceramah sedap saya ulang. Betul-betul sedap. 2 kerajaan pusat yang berkongsi kuasa, tapi bertanding di berkadu lawan antara satu sama lain, buruk-memburuk di antara satu sama lain. So, betul-betul mereka ni insaf pemikiran rakyat. Mereka mempersedakan minda rakyat dengan rasa tidak rasa malu. Okey, thank you. Jadi maknanya penolakan rakyat sendiri di kawasan Dun Semerak terhadap penyandang kursi ketiga ini menjadi antara peluang lah. Antara peluang bila calon PKR incumbent dia belum menang tak banyak. 80 ni. Dan bola PAS pun tak tanding. Jadi PAS tu dapat 4,000. Jadi maknanya dah susah juga nak digest. Tapi dalam kolam ini saya nampak boleh berenang lah. Okey, insyaAllah. Minat air. Ini matikan, saya bagi Al-Quran.